Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rakan-rakan seperjuangan dari kumpulan A akan membincangkan topik berkaitan dengan sumbangan yang dapat diberikan oleh graduan bidang kesusasteraan bagi memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan masyarakat Melayu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, graduan ialah mahasiswa atau mahasiswi yang akan menerima ijazah pada hari penyampaian ijazah atau hari convocation, manakala bidang kesusasteraan merujuk kepada bidang pendidikan yang ditulis dalam bahasa Melayu yang mempunyai unsur keindahan, kehalusan dan memberi faedah kepada khalayak. Justeru, perbincangan ini akan menyentuh 5 aspek, iaitu aspek ekonomi, sosiologi, keagamaan, politik dan pendidikan yang dapat disumbangkan oleh graduan bidang kesusasteraan untuk memastikan bidang ini kekal relevan dalam kalangan masyarakat. Bagi menelusuri dengan lebih lanjut mengenai isi perbincangan yang akan dikemukakan sebentar lagi, terlebih dahulu izinkan saya bersama rakan-rakan seperjuangan yang lain untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Adam Mukri bin Muhammad, bernombor matrik C18A008. Saya Aida Mastura binti Muhammad, bernombor matrik C18A0020. Saya Aina Syafiqah binti Karim, bernombor matrik C18A0025. Saya Aisyah Humaira binti Mustafa Faizul, bernombor matrik C18A0030. Nama saya Cik Nur Atira Auni binti Cik Hashim, bernombor matrik C18A0049. Sebagai seorang graduan, sumbangan yang dapat diberikan dalam bidang kesusasteraan bagi memastikan bidang ini terus relevan dalam masyarakat dari aspek ekonomi, iaitu mewujudkan platform aplikasi e-sastra ataupun sastra cyber. Seiring dengan teknologi yang semakin canggih, aplikasi e-sastra mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada ekonomi negara. Bahkan, ia mampu mengangkat bidang sastra terus kekal dalam masyarakat. Hal ini kerana dengan adanya graduan sastra, ia mampu membangkitkan sastra dalam menghadapi era industri 4.0. Dengan ini, bidang sastra akan terus relevan dalam masyarakat. Aplikasi e-sastra secara tidak langsung akan memudahkan masyarakat mengakses atau mencari bahan berkenaan dengan sastra. Hal ini menurut Dr. Chew Pon Pen, secara konservatif terdapat lebih 542 laman web khusus untuk sastra cyber Malaysia di internet. Sastra cyber bukan sahaja mengenai maklumat, buku, bahkan juga informasi meliputi debat dan chat room yang khusus serta mempunyai komuniti sastrawan yang tersendiri. Selain itu, menurut Muhammad Dahri Zakaria mengatakan aplikasi e-sastra antara yang popular dalam kalangan masyarakat kerana laman ini memuatkan sepenuhnya karya sastra dalam pelbagai genre. Malahan, ia juga dikenali sebagai majalah sastra elektronik. Dengan adanya ciptaan aplikasi e-sastra dan sastra cyber adalah satu insentif bagi memperkenalkan bidang sastra kepada masyarakat. Dan e-sastra juga memberikan ruang interaksi antara penulis dengan pembaca. Hal ini secara tidak langsung merapatkan hubungan antara pihak yang langsung tidak berkenalan selain memperkenalkan penulis muda kepada khalayak pembaca. Oleh itu, e-sastra memberikan dimensi baru kerana e-sastra berupa karya dalam pembikinan ataupun dikenali sebagai work in progress sepanjang masa. Malah ia juga mampu menyumbang dalam ekonomi negara.
Sumbangan seterusnya iaitu mengadaptasi karya sastra kepada pelbagai genre dan media baharu seperti mengadaptasi karya sastra ke dalam filem, drama atau drama pentas. Secara umum, bidang kesusasteraan itu adalah satu bidang yang banyak memberikan nilai-nilai kemanusiaan dan kewibawaan ke dalam diri manusia. Media baharu ialah medium media sosial, media digital penghasilan filem, pembentukan dalam bentuk animasi dan juga permainan interaktif atau permainan digital. Demikian itu, untuk memastikan bidang sastra terus relevan, adaptasi karya sastra ke dalam media baharu sangat membantu dalam mengekalkan bidang sastra kerana dengan mengadaptasi karya ke dalam bentuk drama, filem dan drama pentas, dengan ini masyarakat lebih memahami apa yang ingin disampaikan dalam karya tersebut dan hal ini tidak dapat dinafikan. Masyarakat lebih suka apa yang digambarkan melalui watak yang dipamerkan di depan mereka berbanding dengan membaca karya. Seteru itu, menurut pandangan tokoh Manasikana, drama adalah wahana dan wacana manusia memperagakan dirinya, mencitrakan kisah hidup dan bayangan masa silam, serta renungan masa hadapan. Dengan adanya drama pentas yang dipaparkan di televisyen, masyarakat akan lebih mengenali karya drama sastra. Sebagai contoh, drama pentas banyak disiarkan di televisyen, antaranya karya Johan Jaafar, P. Mai P. Tan, karya A. Wahad Hamzah, Cerita Adam, disiarkan di RTM, dan hal ini juga secara tidak langsung memberi sumbangan kepada ekonomi negara. Selain itu, menurut Saleh Ishak berpandangan bahawa tiada dramatis yang berpuas hati setakat skrip dramanya hanya dibaca dan tiada dramatis yang tidak mahu melihat dramanya dipersembahkan di atas pentas. Oleh itu, dengan adanya perubahan dalam media baharu dapat mengekalkan bidang kesusasteraan seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Sekian saja daripada saya serahkan perbincangan kepada saudari Aisyah Humairah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Aida Mastura. Baiklah, pada pandangan saya, bidang kesusasteraan turut dilihat relevan dari aspek sosiologi. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, sosiologi bermaksud kajian tentang perkembangan organisasi atau kehidupan masyarakat manusia yang merangkumi pelbagai aspek, yakni aspek keluarga, ekonomi, politik, budaya, agama, pendidikan dan lain-lain lagi. Sumbangan yang boleh dilakukan oleh graduan bidang kesusasteraan untuk memastikan kerelevanan bidang kesusasteraan dari aspek sosiologi adalah melibatkan diri dalam program atau pertandingan menganalisis karya-karya kesusasteraan yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka misalnya. Dalam aspek sosiologi ini, graduan boleh menganalisis karya-karya kesusasteraan yang memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat sejagat. Sebagai seorang graduan yang menceburi bidang kesusasteraan, tentunya tidak asing lagi dalam menganalisis karya-karya kesusasteraan berbanding dengan graduan dari bidang lain. Disebabkan oleh pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang dimiliki itu secara tidak langsung dapat menjelaskan tentang kandungan tersurat dan tersirat yang ingin disampaikan oleh pengarang secara lebih terperinci kepada khalayak masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana sesebuah karya kesusasteraan berkaitan dengan kehidupan itu dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Tambahan lagi, sesuatu yang dipaparkan dalam karya benar-benar berlaku dalam realiti kehidupan manusia dari pelbagai aspek sekaligus dapat memberi nilai budaya dan pandangan hidup kepada khalayak masyarakat.
Perihal ini dikuatkan lagi dengan pandangan A. Samad Said bahawa sastra adalah gambaran kehidupan masyarakat, manakala menurut Shahnul Ahmad, melalui sastra masyarakat dapat mempelajari sejarahnya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Karya kesusastraan yang membincangkan tentang kehidupan masyarakat desa yang hidup dalam kemiskinan dan masyarakat kota yang mementingkan wang ringgit serta melakukan penindasan terhadap golongan miskin perlu dianalisis supaya dapat memberi pemahaman jelas kepada khalayak. Di samping itu, dapat membawa khalayak masyarakat untuk turut sama merasai keperitan dan kesusahan hidup yang dihadapi oleh golongan miskin sekaligus memberi kesedaran kepada mereka untuk membantu golongan miskin dalam realiti sebenar kehidupan masyarakat kini supaya golongan ini tidak terus hidup dalam kesusahan. Sebagai contoh, karya Salina oleh A. Samad Said 1980 yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat selepas Perang Dunia Kedua yang mana masyarakat desa yang mengalami kesempitan hidup, berlakunya penindasan golongan kaya terhadap golongan miskin dan kepincangan keluarga akibat sikap tamak manusia terhadap tuntutan duniawi. Contoh karya lain yang dapat dianalisis oleh graduan sastra adalah melalui novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnul Ahmad 1997 yang menyentuh soal kemiskinan masyarakat petani yang tinggal di kampung. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa sumbangan graduan sastra dalam menganalisis karya kesusastraan yang memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat merupakan antara inisiatif yang boleh dilakukan untuk memastikan bidang kesusastraan terus relevan dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia. Sekian sahaja daripada saya serahkan perbincangan yang seterusnya kepada saudari Aina Syafiqah. Saya akan mengemukakan sumbangan yang dapat saya berikan sebagai seorang graduan dalam bidang kesusastraan bagi memastikan bidang kesusastraan ini terus relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia dalam aspek keagamaan adalah berkecimpung dalam dunia penulisan kreatif dengan menghasilkan karya sastra yang mempunyai nilai-nilai keagamaan. Hal ini dikatakan demikian kerana dunia penulisan kreatif merupakan bidang ilmu yang sentiasa berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perubahan pemikiran manusia pada masa kini. Menurut Mahaya Muhammad Yassin 2009 mentakrifkan penulisan kreatif sebagai pengolahan dan penghasilan karangan, ciptaan karya atau cerita seperti novel, cerpen, drama dan puisi. Justeru itu, dengan menghasilkan karya sastra yang mempunyai nilai-nilai keagamaan dapat menarik masyarakat dalam menghayati serta menjiwai setiap perkara yang disampaikan sehinggakan mereka dapat membuka minda mereka serta merasakan bahawa sastra itu masih relevan pada masa kini. Seperti yang kita ketahui bahawa nilai-nilai keagamaan berkait rapat dengan unsur dakwah yang mampu membaiki akidah serta memberi pengajaran kepada khalayak pembaca karya sastra. Seiring dengan makna sastra iaitu ungkapan yang indah dan tidak akan lari dari memberi gambaran atau perspektif Islam tentang alam, kehidupan dan manusia. Menurut Qasim Ahmad 1983, seni sastra yang diciptakan oleh manusia dengan menggunakan bahasa dan mengandungi keindahan, kebenaran dan kebaikan mengikut estetika Islam untuk manusia. Justru itu, berkecimpung dalam bidang sastra ini dengan menghasilkan karya sastra yang mengandungi nilai keagamaan
dapat memberi sumbangan terhadap pengetahuan ilmu keagamaan kepada khalayak masyarakat. Seterusnya, penghasilan karya sastera yang mempunyai nilai keagamaan ini juga bertujuan untuk menghidupkan semula sastera Islam dan memartabatkan karya kreatif sebagai media dakwah seperti yang pernah dicapai di zaman permulaan Islam dahulu. Selain itu, antara sumbangan yang dapat saya berikan bagi memastikan bidang kesusasteraan terus relevan dalam kalangan masyarakat adalah dengan memberi kesedaran dalam memaknakan kesusasteraan sebagai pengisian kepada jiwa dan minda masyarakat. Biasan kepada rasa bahawa kesusasteraan mempunyai peranan dan kedudukan yang cukup besar dalam pembinaan manusia sejati, manusia mengenal dirinya dan manusia mengenal penciptanya. Bertitik tolak daripada penerokaan intelektual dan berpaksikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu jalan yang membawa kepada pengisian jiwa manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan karya sastera menerapkan aspek keagamaan sebagai salah satu cara untuk berdakwah serta menanamkan nilai keagamaan itu dalam diri masyarakat. Kerana karya sastera ini bukan sahaja sebagai wadah hiburan, namun dapat memberi pengajaran kepada masyarakat. Justru itu, penerapan mengenai pengisian karya sastera itu sendiri memberi makna yang cukup dalam menerusi bait-bait kata maupun ayat kiasan yang dilampirkan dapat membuka mata dan hati masyarakat dalam memahami setiap bait-bait perkataan yang disampaikan. Oleh itu, dalam memaknakan kesusasteraan itu tidaklah begitu sukar kerana ianya hanya memerlukan kefahaman ilmu yang dipelajari untuk ditafsirkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang mudah difahami. Rentetan itu, masyarakat dapat menghayati setiap perkara yang disampaikan itu, khususnya mengenai aspek keagamaan yang menekankan cara hidup umat Islam. Sekian sahaja daripada saya. Serahkan perbincangan ini kepada saudara Adam Mukhris. Hari ini saya akan membentangkan sumbangan yang boleh diberikan untuk memastikan bidang kesusasteraan kekal relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan fokus utama saya adalah kepada aspek politik. Politik merupakan sebuah perkara yang hangat diperkatakan dari masa ke semasa. Menurut Bernard Crick, seorang ahli teori politik British, memahamkan politik sebagai rupa pemerintahan di mana ahli-ahli politik bekerjasama dalam menyelesaikan perbezaan dan melaksanakan dasar-dasar awam dengan tujuan yang sama. Terdapat dua sumbangan dalam arena politik Malaysia yang boleh diberikan oleh graduan kesusasteraan ini bagi memastikan bidang kesusasteraan kekal relevan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama adalah dengan cara mengkritik arena politik dalam pentas media digital. Kritikan dan arena politik sememangnya berpisah tiada. Hal ini kerana ahli-ahli politik seringkali mengundang pelbagai kontroversi yang meningkatkan kemarahan masyarakat Malaysia. Oleh kerana itulah, kritikan diperlukan dalam arena politik negara untuk memberikan sedikit sebanyak kesedaran kepada yang terlibat dalam arena politik di Malaysia. Alasan untuk melakukan kritikan di media sosial ataupun di media digital adalah kerana media digital mendapat perhatian yang lebih dan meluas dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hal ini kerana setiap orang di Malaysia hampir keseluruhan mempunyai peranti media digital atau telefon pintar untuk mengakses bahan-bahan media digital.
Kritikan yang diberikan bukanlah sebuah kritikan murahan yang sering dilemparkan oleh sesetengah masyarakat Malaysia. Kritikan yang dilemparkan mestilah bernas dan mengikut fakta yang lengkap kerana pelajar kesusastraan seperti yang diketahui mempelajari subjek kritikan dan sudah biasa mengkritik dengan baik. Contoh bagi poin ini adalah mengkritik dalam laman web atau forum atas talian yang dibina untuk mengkritik arena politik di Malaysia, dan kritikan yang diberikan mestilah dalam penuh gramatis dan menggunakan tata bahasa yang baik selaras dengan tahap kesusastraan yang tinggi. Yang kedua, sumbangan yang boleh diberikan adalah menghasilkan karya sastra yang memfokuskan kepada politik. Terdapat banyak karya sastra yang memfokuskan dalam bidang politik, dan antaranya adalah Langkah Syaraton daripada Ahmad Faizal. Penghasilan sebuah karya sastra yang berkisarkan mengenai politik memerlukan persediaan yang tinggi daripada sudut penyelidikan, kerana jika tersalah memberikan satu maklumat dalam satu karya, ia akan membawa pada yang besar, kerana politik biasanya melibatkan pelbagai ataupun banyak orang-orang yang berpengaruh dan mempunyai kuasa yang besar. Contohnya, sebagai contoh adalah Shah Nun Ahmad dalam karyanya iaitu Novel Sheet. Tujuan beliau iaitu Shah Nun Ahmad menghasilkan Novel Sheet adalah untuk menghentam ahli-ahli politik, dan kesan yang dia dapat adalah ramai pihak mencadangkan kepada kerajaan supaya mengharamkan Novel Sheet dan menarik balik gelaran sastrawan negara daripada Shah Nun Ahmad. Antara cara yang boleh saya sumbangkan dalam bidang kesusastraan yang mengkhususkan politik adalah mungkin dimulakan dengan menulis sedikit artikel mengenai politik, kemudian barulah menghasilkan novel yang menjadi kegemaran generasi pada masa kini, iaitu novel thriller, novel cinta dan sebagainya, dan diselitkan nilai politik dalam isi novel tersebut. Hasilnya generasi kini lebih terdedah dengan politik dan mempunyai kesedaran mengenainya, dalam khususnya dalam bidang kesusastraan lah, bagi memastikan kesusastraan ini kekal relevan, tapi diselitkan aspek politik bagi memastikan generasi kini lebih sedar mengenai kehadiran politik tersebut. Sekian saja pembentangan saya pada kali ini. Saya paskan kepada pembentang yang seterusnya. Sumbangan yang dapat dilakukan sebagai seorang graduan dalam bidang kesusastraan dalam aspek pendidikan yang pertama ialah memperkembangkan penggunaan bahasa sastra dalam pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa sastra adalah bahasa yang penuh estetika yang digarap oleh pengarang dan mengolah bahasa supaya dapat melahirkan kesan kepada pembaca. Selain itu, penggunaan bahasa konotatif atau erti kata lain mempelbagaikan makna atau frasa yang digunakan. Seterusnya, unsur keindahan bahasa dapat dilihat dalam penulisan cerita seperti cerpen, drama dan novel yang mempunyai plot, perwatakan, latar dan sebagainya. Oleh itu, penggunaan bahasa sastra dalam pembelajaran sastra adalah untuk memupuk minat pembaca dalam penulisan kreatif dan juga mendidik pelajar supaya menghayati apa itu kesusastraan. Malahan ia juga dapat meningkatkan perkembangan bahasa di mana interaksi pelajar dapat dilihat melalui kemahiran komunikasi, penggunaan bahasa dan juga pemahaman yang tepat dan indah. Tambahan lagi, ia juga dapat membentuk kepekaan pelajar terhadap variasi bahasa yang digunakan dalam teks sastra, seperti gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastra. Dalam memperkembangkan bahasa sastra, dalam pembelajaran bahasa ini dapat membantu pelajar menggunakan laras bahasa yang sesuai mengikut keadaan.
Jelaslah menurut Awan Sarian pada tahun 1993, penggunaan bahasa sastra membolehkan pelajar menghayati keunikan bahasa pengarang atau individu. Manakala menurut Spencer 2001, sastra memberi ruang kepada pelajar melakukan kontemplasi atau proses memikirkan sesuatu perkara secara mendalam terhadap diri mereka sendiri. Tegaslah, memperkembangkan bahasa sastra ini dalam pembelajaran sangat berkesan dalam menyumbang ilmu pendidikan. Sumbangan yang kedua ialah memperbanyakkan karya kanak-kanak dan remaja. Sastra kanak-kanak dan remaja boleh dikatakan telah mendapat tumpuan di negara maju khususnya. Hal ini kerana ia memainkan peranan penting dalam usaha ke arah sosialisasi dan pendidikan. Oleh itu, sebagai pengkarya sastra, penulis, penerbit, pendidik, ibu bapa dan pihak-pihak yang bertanggungjawab juga haruslah memberi perhatian kepada pendidikan generasi muda. Menurut tokoh Fazilah Kamsah 2007, pendidikan yang patut diberikan kepada anak-anak berbeza bagaimana yang dididik oleh ibu bapa pada waktu dahulu, dan pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak sepatutnya mengikut peredaran masa dan zaman. Mengikut waktu dahulu, kanak-kanak hanya mendengar dan belajar dan mendapatkan pengajaran bercerita secara lisan, bukanlah bertulis. Dalam konteks ini adalah melibatkan bahan bacaan untuk kanak-kanak adalah perlu bersesuaian dengan perkembangan psikologi mereka. Contohnya, penyediaan bahan bacaan sastra yang berunsurkan hiburan, pengajaran dan gambar yang menarik, berwarna-warni dan penggunaan kronologi yang lebih mudah difahami. Seperti mana buku cerita rakyat dan cerita dongeng seperti Pak Kaduk, Puteri Duyung, Arnab dan Kura-Kura, Kancil dan Buaya, Anjing dan Bayang-Bayang. Namun begitu, buku kanak-kanak dan remaja sebenarnya bukan mudah untuk dihasilkan, meskipun struktur dan bahasanya lebih mudah daripada buku bahasa orang dewasa, tetapi sukar untuk dicapai. Hal ini kerana kanak-kanak mempunyai kemampuan yang luar biasa dan imajinasi yang tinggi kerana minda mereka masih segar. Buku kanak-kanak mestilah mampu membawa kanak-kanak ke alam imajinasi dan bukan sahaja dipenuhi dengan keseronokan. Sebagai seorang graduan, haruslah mengembangkan kemahiran penulisan yang baik dan tidak menjemukan pembacanya. Saya ingin memetik kata Arman Sani, 1976. Fungsi kesusastraan kanak-kanak adalah untuk memberi teladan, hiburan dan meluaskan pemikiran mereka dalam membentuk jiwa yang positif. Oleh itu, kanak-kanak memerlukan bahan bacaan yang dapat merangsang emosi dan perasaan mereka agar pertumbuhan dan perkembangan emosi mereka seiring dengan perkembangan jasmani, rohani dan intelektual dan sosial. Oleh itu, penyediaan bahan bacaan bukan sahaja perlu mengandungi unsur pengajaran atau ilmu pengetahuan semata-mata, namun kandungan emosi kanak-kanak juga penting dalam membangkit nilai rasa dan kejiwaan dalam diri mereka. Dengan adanya emosi dalam bahan bacaan dalam sastra kanak-kanak yang dihasilkan, maka jiwa mereka lebih terkesan dan menjadi perkembangan emosi mereka berkembang mengikut tahap perkembangan usia mereka. Jelaslah, memperbanyakkan karya kanak-kanak dan remaja dapat menyumbang ke arah aspek pendidikan yang berkesan. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa sumbangan-sumbangan yang telah dikemukakan oleh saya serta rakan-rakan sebentar tadi dapat memberi kesan dan membuka mata masyarakat Melayu untuk melihat kerelevanan bidang kesusastraan pada masa ini.
Hal ini dikatakan demikian kerana bidang kesusasteraan dilihat secara meluas melalui aspek ekonomi, sosiologi, keagamaan, politik mahupun pendidikan yang dapat memberi kesedaran kepada khalayak masyarakat tentang peri pentingnya kesusasteraan dalam kehidupan masyarakat sejagat dalam melahirkan dan membentuk identiti diri sesebuah masyarakat, bangsa mahupun negara. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Mokhtar Hassan 2005, sastra tidak dihasilkan dengan kekosongan atau tanpa sebab, sebaliknya untuk memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat. Di samping itu, melalui bidang kesusasteraan dapat melahirkan individu yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif dalam pelbagai aspek. Justeru, jelaslah bahawa graduan bidang kesusasteraan mempunyai peranan penting untuk memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia khususnya. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Akhir kalam, semoga perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada khalayak pendengar. Sekian, terima kasih.